اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil keesaan Allah. Dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Didatangkan dalil akli, dalil akal. Kalau dalil Al-Quran, qul huwallahu ahad, itu dalil Al-Quran. Ayat yang kita biasa bacanya, wa ilahukum ilahun wahid, bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Hak tu hak dalil keesaan ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Kemudian hak besar laginya, la ilaha illallah. Itu dalil keesaan. Mana? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Itu dalil keesaan Allah, la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah mengsaksi, telah menerang oleh Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan Ia, melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan telah mengsaksi oleh para malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan mereka yang dikenakan ilmu naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Itu dalil keesaan. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan melainkan Ia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil keesaan. Hak ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kita ingat sangat. Wa ilahukum ilahun wahid. Kita dah baca semua. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kita dah baca semua juga. Itu dalil ayat Al-Quran, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil naqli dia panggil. Dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain banyaklah la ilaha illallah ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata, maka adalah kamu mengetahui, kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Zalikumullahu rabbukum. Demikianlah bermula Allah Rabb kepada kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan Ia, melainkan Allah. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tu hak dalil wahdaniyah, keesaan, dalil ayat Al-Quran la ilaha illallah. Kemudian berkaitan dengan wahdaniyah ni, keesaan ni, nama ilmu kita duk ngaji pun ilmu keesaan dah ni, ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asasnya adalah keesaan. Kita nak mengenal Allah asasnya adalah wahdaniyah. Biar kemah sini, tak jadi sini, tak jadilah. Kemudian orang yang bukan Islam nak masuk Islam, dia kena sebut ni, dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah. Orang hak kafir nak masuk Islam, dia kena mulakan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan baca mana-mana ayat Al-Quran. Dimulai dengan penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan, itu keesaan. Kemudian daripada zahir penyaksian Allah jua Tuhan, ni kita nak pergi kepada kepercayaan, iman. Hak zahir Islam dimulai dengan 2 kalimah syahadah, hak zahir Islam. Kemudian nak pergi kepada iman. Beriman ni kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kenal Allah ni dibina atas asas la ilaha illallah jugalah. Dan zahirnya dimulai dengan la ilaha illallah, kemudian masuk kepada kepercayaan dibina juga atas la ilaha illallah. Dibina keimanan, kepercayaan ni kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibina atas wahdaniyah, keesaan. Walaupun sifat wahdaniyah ni kalau ikut dalam susunan sifat 20, sifat yang ke-6, tapi asas adalah keesaan. Apabila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, pastilah Allah Ta'ala ada, tidak ada permulaan. Sebab kalau Allah ada permulaan, Allah je Tuhan, siapa nak buat Allah? Bila Allah jua Tuhan, ada Allah mesti ada, tidak ada permulaan. Itu daripada permulaan wahdaniyah tu. Sebelum daripada kita bicara 20 ni, Allah je Tuhan, Allah jua Tuhan, pastilah Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pastilah Allah jua Tuhan ni maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab kalau tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, sebaliknya bersifat dengan sifat kekurangan, Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Nak awak langit bumi macam mana, Allah sendiri pun bersifat dengan sifat kekurangan. Nak tampung kekurangan, Tuhan lain tak ada dah. Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, pastilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah jua Tuhan, pastilah Allah ni terkaya daripada segala-gala. Allah ni pastilah lepas daripada segala-gala. Sebab Allah jua Tuhan. Pastilah Allah jua Tuhan ni terkaya daripada segala-galanya. Bila Allah jua Tuhan, pastilah segala-galanya iftikar berkehendak kepada Allah jua. Itu istighna iftikar. Hak kita nak mengenal Allah jua Tuhan yang bersifat dengan istighna iftikar. Kenapa Allah terkaya daripada segala-gala? Dan Allah je Tuhan kan? Kalau Allah tidak terkaya, iftikar, berkehendak pada siapa? Sebab Allah je Tuhan. Kemudian apabila Allah jua Tuhan, maka segala-gala berkehendak hanya kepada Allah jua. Sebab Allah je Tuhan. Ni kita nak kemah di keesaan, wahdaniyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni hak kalimah tauhid ni, la ilaha illallah. Kita hidup di atas kalimah tauhid. Mudah-mudahan kita mati di atas kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kita hidup atas kalimah tauhid, mati atas kalimah tauhid. Al-mar'u yamutu ala ma asya alaih. Seseorang tu mati sebagian dalam kehidupan dia,
Mudah-mudahan pada kehidupan mentauhidkan Allah, mati pun dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kejap pergi pula kepada dalil keesaan Allah. Dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Bagi pada dalil. Tapi nak pergi pada dalil, kita kena kejak dulu tu keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zat, keesaan Allah Subhanahu wa taala pada sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan nak menolak menafikan kam muttasil kam munfasil pada perbuatan. Kam muttasil kam munfasil pada perbuatan. Minggu lepas saya pergi kepada muka surat 23. Di surat 23 tu. Hak tu kam muttasil kam munfasil. Di muka surat 23. Hak kam munfasil tu kapi ijma' ulama. Hak di muka surat 23. Hak kam muttasil khilaf ulama, kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Jangan lupa lah minggu lepas dia sebut apa dia fasik, apa dia mubtadi'. Fasik berpegang dengan akidah yang berdosa besar, mubtadi' berpegang dengan akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dipanggil bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pada pegangan. Ini bid'ah yang sesat, balasannya neraka, walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sekalipun. Hakam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Waktu kafir ijma' ulama, semayang, puasa, haji kena qada semula, kena buat semula. Ini hak berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Dia kalau tak mati sini, kadang-kadang timbul soalan pelik-pelik. Timbul kadang-kadang soalan pelik-pelik, soalan yang mana ialah dah Allah utuskan Rasul untuk bimbing, untuk beri amaran. Kemudian kita pula disuruh buat baik, dibalas dengan balas baik. Maknanya perbuatan kita lah, pilihan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Sebab itulah Allah balas kita dengan balas yang sewajarnya. Itu barulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua yang berlaku adalah perbuatan Allah, baik ke jahat yang berlaku semuanya perbuatan Allah, sebagaimana Allah Taala tentukan pada azal. Ni dia kata Tuhan macam main kita pula dah. Dia kata Tuhan ni macam nipu kita pula dah. Ni mari ke mana dia jadi timbul korek seumpama ni. Tapi faham juga, memanglah kita tidak boleh korek-korek dalam bab pegangan ni sebab tak capai akal kita. Tapi tapi tu mari ke mana? Jadi seolah-olahnya maknanya kita sendirilah. Hak baik hak jahat ke kita sendiri. Kalau baik jahat hak Tuhan belaka, kemudian hak jahat pula dilarang pula kita bubuh ke Tuhan. Hak jahat dilarang kita bubuh ke Tuhan. Kita kena bubuh pada kita sendiri. Jadi macam Allah suruh kita pura-pura pula dah. Ni soalan gini ni nak jawab pun tak pandai kadang-kadang. Tak pandai kita nak jawab. Sebab apa? Masa dia ngaji tak ada soal gitu. Macam sebut minggu lepas lah. Kalau kena tu buat tegah, soal pesen ni kau disuruh balik berapa kali. Tak jawab berapa kali. Awak ni mari nak buat apa sini ni? Mari nak keliru, nak waswas hati orang ni. Balik tak jawab berapa kali. Dah. Tuhan nak main kita berapa kali. Pesen macam Tuhan nak pura-pura pula dah. Lepas tu pula kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tu hakikinya tetap keesaan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan Allah keliru pening. Tu kata nak jawab gua ni. Ini benda pegangan. Faham? Kita pegang. Nabi kata dah fa'amsiku.
tahan diri kamu daripada nak bahas-bahas, nak korek-korek dalam bab pegangan ni. Tapi bila kita tak turut perintah Nabi, fa'amsiku tu menyakit kitanya. Maka timbullah soalan pelik-pelik. Timbul soalan pelik-pelik. Kalau Tuhan belaka, tak ada gapo satu kita, Tuhan buat gapo langit bumi? Ni soalan pelik belaka ni. Sebab apa tu? Sebab dilanggar sempadan. Sempadan syarat dilanggar. Mana sempadan syarat? Fa'amsiku. Tahan diri kamu daripada membahaskan bab ini qada dan qada Allah, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila cerdik sangat tapi tidak ada asas ilmu akidah, maka pakar akal cerdik ni dia akan melampaui. Tapi kalau cerdik tapi dibina dengan tauhid daripada awal pengajian, daripada kecil mak ayah bina atas tauhid dah, cerdik macam mana pun dia tak akan langgar sepadan. Tapi kalau cerdik tetapi tidak ditanam dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, pegangan jadi mengarut sekali, kemudian apabila diceritakan hak pegangan hak berkaitan dengan keesaan ni, maka timbul macam-macam lah. Timbul macam-macam. Jadi biasa nak pergi pada mana? Nak pergi kepada hak Allah netu separuh. Hak separuh lagi ni Allah beri kita pilihan. Kita yang memilih sendiri. Allah hanya mengetahui. Ini memang makan di akal. Dan soalan ni pun memang soalan akal. Orang dengar pun memang makan di akal. Sebab itulah dia ada hak dia. Sebab tu Nabi SAW pernah terserempak dengan sahabat yang duduk membahas-bahaskan bab qada dan qadar. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi dengar perbuatan ni tersempak dengan sahabat yang duk bahas-bahas bab qada dan qadar ni, merah muka Nabi yang mulia. Nabi pun tanya, abi haza umirtum am bi haza ursiltu ilaikum? Dengan ini ke diperintahkan kamu duk bahas-bahas bab qada dan qadar, duk korek-korek? Dan dengan ini kah diutuskan akan aku kepada kamu? Ni makna apa ni? Hak ni bukan hak Nabi bawa ni. Jangan nak korek-korek nak bahas-bahas apa. Kita diperintah berpegang segala-galanya daripada Allah. Kita peganglah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Kita pergi pada rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qada dan qadar sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Sekalian, segala-gala. Tapi kadang-kadang orang ni nampak macam faham, nampak macam cerdik, nampak macam faham. Dari segi akidah, segala-gala Tuhan netu, segala-gala Tuhan buat, tu okey je. Dah okey. Segala-gala okey je. Lepas tu takkan hak ni pun Tuhan juga, takkan hak jahat pun Tuhan juga. Jadi dia sendiri hak ukar balik. Hak kata i'tikad bahawa segala-galanya Tuhan netu, segala-galanya Tuhan buat. Okey, dah okey, ada benda. Tapi kalau usaha kita pun Tuhan buat juga, tu jadi macam main pula gitunya. Pula dah. Ni kadang-kadang bila banyak akal yang terpesong, jadi soalan sendiri tu bercanggah dah dengan hak kata faham. Hak tu hak bab qudrah dan iradah. Hak rukun iman yang ke-6. Ni kita nak mati hak keesaan. La ilaha illallah. Kita nak mati di la ilaha illallah. Padahal kita pergilah pula kepada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, qudrah dan iradah pula. Jadi kalau kita kemah hak keesaan pada perbuatan, kita pergi pada qudrah iradah, clear, mudah je. Senang je sebenarnya. Senang je. Tapi kita nak kena faham tu hak benda ni berkaitan dengan istighna, berkaitan dengan iftikar. Kalaulah seolah-olahnya, kalaulah kita kata Allah buat malaikat, Allah buat manusia, kemudian
malaikat dan manusia lah yang mentadbir alam. Jadi di situ mana istighna Allah, mana terkaya Allah daripada segala-gala. Maknanya daripada perbuatan Allah ni, Allah ada tujuan juga, ada gharak dia panggil, ada gharak. Hak Tuhan buat ada hikmah, bukan ada gharak. Gharak ni tujuan yang menekan. Buat gini jadi gini. Kena buat ni, kena buat ni. Macam hak kita ni lah, hak kita banyak gharak belaka ni. Sebab apa kena mari belajar? Kalau tak belajar berdosa nanti kan. Ada kena ada tujuan yang menekan. Tak belajar siaplah kitanya. Wa amal ibadat lelah saja je. Wa imam bulan Ramadan pun kalau wa amal ibadat tanpa ilmu lelah saja je. Bukan semua orang buat ibadat di bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi kata dah kan? Ramai orang yang berpuasa yang tidak dapat daripada puasanya mereka lapar dan dahaga. Nabi kata lapar dan dahaga je. Tidak ramai yang mana beberapa ramai daripada orang puasa laisa lahu min siyami ilal ju' je. Tak ada dia puasa tak apa pun, lapar dahaga je dia dapatnya. Jadi kita ni kena belajar. Ini panggil gharak, tujuan yang menekan kita. Apa kerjaan kita semuanya ada gharak, ada tujuan yang menekan. Kita semayang, kenapa? Nak pahala, nak selamat dari neraka. Itu gharak dia panggil. Mana? Kita bekerja, kenapa? Untuk cari nafkah. Itu gharak, tujuan yang menekan. Jadi kita tidak istighna, kita tidak terkaya. Adapun Allah istighna, terkaya, berarti daripada perbuatan Allah, Allah tidak ada gharak, tujuan yang menekan. Bukan kata Allah buat malaikat, malaikatlah pula yang mentadbir alam. Allah buat manusia, manusia pula yang mengatur perjalanan atas muka bumi ni. Itu ada gharak seumpama tu. Dah, Allah tak ada tujuan. Allah buat ada hikmah dia. Apa hikmah? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Allah yang bersifat dengan iftikar, berkehendak sekalian kepada Allah. Bila berkehendak sekalian kepada Allah, pastilah ta'alluq kudrah Allah umum, meratai kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Berarti kainat tak bekah sama sekali. Itu masuk di bawah iftikar. Sekalian berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah perbuatan Allah sebahagian-sebahagian tidak keesaan pada perbuatan, sebahagian lagi perbuatan bukan perbuatan Allah, maka kita tidak perlu iftikar kepada Allah pada sekalian. Sebagai contoh sebut minggu lepas hak qadariyah tu, hak kam muttasil pada perbuatan tu, bersyarikat bersekutu pada perbuatan yang berlaku ni mari daripada tenaga yang Tuhan letak di hamba. Kemudian menggerakkan tubuh badan kita, tenaga tu yang menggerak tubuh, bukan Allah dah. Tapi tenaga tu Allah yang buat, duduk di kita. Lepas Allah buat letak tenaga di kita, maka siap dah kerja Allah separuh lagi ni kerja tenaga. Maka kita hanya iftikar kepada Allah ketika kita tidak ada tenaga. Ketika kita tidak ada tenaga, kita iftikar bergantung pada Allah. Mudah-mudahan Allah letak tenaga di kita, Allah pun letak tenaga di kita. Adakah kita iftikar berkehendak pada Allah lagi? Tak dah. Jaga tenaga molek, boleh gerak tubuh badan kita, tenaga yang buat ni. Kita sudah tidak iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah. Lucu Allah sebagai ilah. Ilah Tuhan mesti istighna iftikar. Ada ni. Mana kalau duk mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, bohong, bukan. Sebab tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jiwa Tuhan mesti bersifat dengan istighna iftikar. Iftikar mana apa? Sekalian bergantung pada Allah. Semua perbuatan Allah, kainat, makhluk tak bekah sama sekali. Barulah iftikar kepada Allah. Kalaulah Allah letak dah kekuatan akal di otak kita, boleh menilai, boleh memilih. Kemudian bukan Allah dah buat, saat menilai memilih, akal buat sendiri. Maka kita tak perlu dah iftikar kepada Allah.
kita pilih sendirilah. Kita nilai sendiri sebab Allah letak dah akal di kita. Kerja Allah setakat tu je. Memilih menilai kerja kita. Maka masa kita memilih menilai, adakah kita iftikar kepada Allah? Tak perlu iftikar kepada Allah. Kita hanya jaga akal ni. Jangan buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, yang boleh menghilangkan akal. Jaga akal molek. Sebab selagi akal ada, akal ni boleh berfungsi sendiri. Akal lah yang buat menilai, akal lah yang buat memilih sendiri. Maka iftikar kepada Allah. Tidak perlu iftikar pada Allah. Mana Allah bukan Tuhan kalau seumpama tu. Dah kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, hak Allah Ta'ala belaka nah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kira pekat mula-mula sikit je. Sikit je. Lepas tu kenapa? Tak payah lah. Tak payah. Dia keesaan pada perbuatan ni, kalau sekali dengar gitu je, keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan perbuatan Allah. Mana kita menilai, memilih, Allah yang buat. Bukan gerak tubuh badan kita Allah buat. Bergerak nadi pun Allah buat. Berkelip mata di kita pun Allah buat. Segala yang berlaku ni adalah keesaan pada perbuatan. Ini pegangan kita. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sebab kita duk mengaji bab tauhid mengenal Allah ni untuk dapat kejayaan yang kekal abadi di hari akhirat. Kita nak dapat al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah. Nak dapat kejayaan dengan bertuah. Dengan bertuah yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat syurga Allah, iman. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Hak mati dalam kufur, mustahil pada syarak syurga, tidak ada. Innallaha la yaghfir an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah saya biasa sebut hak dalam kitab Tasihilud Du'afa, hak karangan almarhum Tok Diskang. Bertuahlah sesiapa yang diberi taufik oleh Allah nak belajar ilmu tauhid, bertuah. Sebab apa? Bukan semua orang nak ngaji. Kadang-kadang duduk ngaji dengar tak ada tauhid. Pekah tasawuf, pekah tasawuf. Tauhid mana? Ini sungguh ni realiti. Kadang-kadang masjid besar-besar, mana gah, masjid pun gah, penceramah pun gah, hebat-hebat belaka, pendengar pula ramai, orang-orang hak cerdik pandai belaka. Tiba-tiba tauhid dia kedak? Tak ada. Oh ni saya tak tahu hak ni. Orang dia sendiri yang beritahu. Dia biasanya orang duk KL lah. Dia ramai orang Terengganu. Balik Terengganu pergi kuliah, ustaz di masjid saya duduk tu, kalau macam ustaz duk tekan tauhid ni, tak ada, dia kata. Kita tak kenal masjid dia. Lepas dia royak masjid dia tu, kita berbaliklah buka FB, cari. Oh, jumpalah masjid dia ni. Memang sahur sungguh. Orang ceramah pun sahur. Dia kata kita nak buat kuliah panggil sahur tu, dia kata belanja besar. Lepas tu kalau nilai-nilai balik, kalau tauhid tak ada manfaat tak kita panggil orang sahur habis belanja besar. Kalau tauhid tak ada, nilai sendiri lah. Tapi sedap lah, halwa telinga sedap lah, sambutan pun jadi ramai. Nak ngaji tauhid ni jebeh dia orang payuh kita orang tu nak belajar pesen tu, pening main duk Tuhan belaka dah, kita gapo benda dah penuh. Tengok tak ada sungguh tauhid.
Tengok ada pekoh. Tengok pekoh dia bukan pekoh ibadah. Pekoh muamalah. Bukan pekoh ibadah. Lepas tu tengok tasawuf. Bukan tasawuf fardu ain. Tasawuf hakikah dia baca. Allah kata gitu. Lepas tu lain kok tazkirah umum, ceramah umum gitu je. Royak tu orang berkenaan, orang AJK juga. Lepas tu macam mana dia kata, kalau kamu AJK besar tanggungjawab tu kata. Kena tu molek dalam ilmu tauhid ni, kena tu molek. Kemudian kadang-kadang ialah oleh kerana kita yang mengatur kelas ni kok, kadang-kadang kita pun tak ada reti mana kok. Jadi kadang-kadang kita ni carilah orang ngajar tauhid. Cari orang ngajar tauhid. Kita tak fokus kepada hak asas dulu. Kita pergi pada hak fardu kifayah. Kau susah orang nak ngaji tauhid ni. Kalau fardu kifayah, memang kalau dah biasa ngaji dah ketiga apa. Kita fokus pada asas. Fokus pada asas dulu. Mau kita ngaji kitab-kitab. Kalau macam kitab Faridatul Faraid, memang asas tu. Tapi orang yang nak cerita tu pula, dia kena fokus pada satu-satu pegangan yang banyak orang tak faham. Pada ni. Mana kalau kita mula ngajar kok macam salbiyah, nafsiyah apa semua tu, ma'ani tu, tu kita tu sikitlah. Kita cerita secara reka-reka. Sebab kita nak tekan kepada hak asas dulu. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni kita nak tekan hak bab keesaan pada perbuatan, segala-gala qada dan qada Allah. Banyak tempat kita boleh tupu. Dan kitab Faridatul Faraid ni banyak tempat. Jadi dalam Tahsidul Afaq, Al-Mauntuk dia mengatakan bertuahlah. Kalau Tuhan beri taufik hidayah kita nak belajar ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Untuk selamat daripada kekal neraka. Nak selamat dari kekal neraka, iman. Saya sebut sok mudah. Nak selamat dari kekal neraka, mesti ada takwa, hak permulaan. Awwalu maratibit taqwa adalah at-taqwa anisyirki. Dia cerita takwa ni kan. Hak tu khotib rukun khutbah pertama, kedua duk pesan takwa ni ada 3 martabat. Hak kedudukan yang pertama adalah at-taqwa anisyirki. Tu dulu. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Tu mula-mula. Takwa ni lah menyelamatkan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahlah selamat dari neraka, kekal neraka. Nak selamat dari neraka, naik takwa nombor 2. Takwa nombor 2 nya mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan. Mana kewajipan zahir batin? Kena mantapkan ilmu fiqh dan tasawuf. Mana larangan zahir dan batin? Mantapkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Untuk selamat daripada neraka jahanam. Hak tauhid ni untuk selamat daripada kekal neraka 6 lapis. Neraka ada 7 lapis, kita maklum kan. 1 lapis jaga kekalnya neraka jahanam, neraka lapis atas sekali. Jadi nak selamat dari kekal neraka 6 lapis, at-taqwa anisyirki. Terpelihara je menyentuhkan Allah ni ngaji tauhid molek. Kemudian nak selamat dari neraka jahanam, mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan. Kewajipannya apa? Sembahyang. Kewajipan sembahyang wajib kita lengkapkan dengan syarat dan rukun. Itu sembahyang. Bukan kata takwa mengerjakan kewajipan sembahyang. Dah sembahyang? Sembahyang ada peraturan yang wajib kita lengkapkan. Kita nak lengkapkan peraturan dalam sembahyang, kena belajar fiqh molek. Apa syarat dia, apa rukun dia, apa syarat bagi tiap-tiap rukun, apa syarat berjamaah. Kena ngaji dulu tu. Mengerjakan kewajipan berpuasa, apa rukun puasa, apa syarat puasa, apa batal puasa, kena ngaji molek. Itu hak
Kewajipan zahir, kewajipan batin pula. Taubah, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha. Tu wajib lah, itu bukan sunat. Taubahnya apa taubah? Kena ngaji molek taubah. Kalau tidak bertaubah, panggil apa? Duduk dalam keadaan maksiat batin. Malaikat akan catat dosa setiap masa kepada kita kerana kita tidak taat batin bertaubah kepada Allah. Bulan Ramadan dah kan Tuhan ampun. Hak Tuhan ampun ni dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa, dosa besar zakat tak bayar. Tu kena taubat suku zakat tu. Bukan masuk bulan Ramadan, taubatnya tidak, wa amal sunat kono-kononya semayang tarawih, tinggal semayang yang bagi tu banyak. Hak tak ngaji bab taharah orang puan, bab nipah. Banyak mana hutang semayang? Lepas tu taubat ke tak? Tak taubat pun semayang tarawih je. Tu main tu. Tu main, tu bukan semayang pesen tu. Tu balik pada ilmu lah. Ilmu tasawuf fardu ain. Nak mengerjakan segala kewajipan hak batin. Meninggalkan segala larangan hak takwa pertengahan tu. Larangan zahirnya apa, larangan batinnya apa, riak, wujud tak apa. Kena tahu molek lah sebab nak tinggal untuk selamat daripada neraka jahanam. Tu takwa nombor 2. Hak takwa nombor 1-nya mengerjakan suruhan wajib sunat, meninggalkan larangan hak haram tinggal, hak makruh tinggal, hak khilaful aula, hak kurang-kurang elok pun tinggal, hak lebih-lebih pun tinggal. Baru nak cerita hak syurga lapis-lapis hak tinggi. Ni kalau setakat wajib je buat semua zahir batin, hak haram tinggal semua sekali zahir batin, selamat dari neraka jahanam. Lepas tu darajah dalam syurga, amal sunat pun malah, hak makruh pun buat, hak lebih-lebih pun buat, hak tak ada faedah pun buat, cakap kosong pun buat. Nak tinggi orang dalam syurga. Tu takwa hak paling tinggi. Tapi sebelum nak cerita nombor 2, nombor 3 ni, nombor 1 kena ada. Kalau takwa nombor 1 tak ada, fiqh, tasawuf, comel zahir batin macam mana pun tetap kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada takwa hak permulaan, at-taqwa anisyirki tu. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semayang kita comel zahir dan batin, puasa kita comel zahir dan batin, tapi kalau tidak ada hak takwa yang permulaan, tak ada, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata belajar ilmu tauhid untuk selamat dekekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang keju untuk selamat daripada kekal neraka. Lepas tu bukan selamat dari neraka, selamat dekekal neraka. Dia duk mikir, duk bagi syurga lapis mana dah, hidup mikirnya. Hidup mikir, hidup khoyal seorang dia. Kita ni bagi syurga tinggi mana ni, dah duk ibadat semua ni, belajar dak apa dak. Biasa ni pada tipu gitu je, ditipu oleh syaitan dalam rupa kebajikan. Tu balik dalam kitab Minhajul Abidin. Terkadang syaitan tipu daya anak Adam dalam rupa kebajikan, rupa kebajikan, tapi tipu daya syaitan. Pelik kita, tak pelik apanya. Buat ibadat bulan Ramadan, rajin buat ibadat sunat, belajar wajib tak peduli. Ada panggil kena tipu. Kita kalau nilam molek dengan hukum menasabah juga, betul. Hak belajar akidah tak peduli, nak mentauhidkan Allah. Belajar nak comel sembahyang tak peduli. Belajar nak dapat keikhlasan tak peduli. Siapa yang bulan Ramadan tanya nak main nak amal gitu. Terjadi kau amal gitu. Kalau pegangan tak betul, kalau mayabang tak betul, tak jadi. Lepas tu buat rajin tu, itu tipu daya syaitan. Maksudnya kata terkadang syaitan tipu daya atas rupa kebajikan. Hakikinya balik kepada bahagian masing-masing, nasib masing-masing. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita diperintahkan menyampai, kita menyampai. Kemudian bahagian masing-masing.
Bahagian masing-masing. Segala-gala Tuhan tetap dah. Orang yang bahagia Tuhan tetap dah. Orang yang celaka Tuhan tetap dah. Tetap dah segala-gala. Lepas tu macam sekarang kok mana kita? Kita boleh belajar, boleh buat amal. Alhamdulillah. Lepas tu ada orang dia buat amal rajin belajar malam. Itu bahagian dia. Tugas kita nasihat. Kemudian dia ada bahagian pada azab Tuhan letak dia ada bahagian kebaikan, dia akan berubah. Kalau dia tidak ada bahagian kebaikan, begitulah dianya. Lepas tu kita hanya diperintahkan menyampaikan. Suruh benda baik, cegah benda buruk. Tu je. Lepas tu segala-galanya bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Tuhan letak daripada azab segala-gala perkara. Baik ke, jahat ke, Tuhan letak daripada azab. Baik ke, jahat ke, Tuhan letak daripada azab. Kalau gitu ke, syurga neraka. Sekarang ni segala-gala Tuhan letak daripada azal. Syurga neraka ni benda besar. Sama telah lah Tuhan letak daripada azal. Dengar pula gitu. Oh, dah kalau gitu apa? Dah Tuhan letak dah. Mana? Lepas tu kita mana? Tu orang kafir gitu pakai mati. Neraka lah dia yang Tuhan letak ke dia. Lepas tu mana dia? Sibuk kerja Tuhan pula dah. Tak kita lah kita ni. Ke mana? Tak duduk korek kerjaan Tuhan. Oh gitu jadi. Kafir tu Tuhan letak dari kafir yang. Lepas tu Tuhan letak dari kakak neraka. Lepas tu kau ni lagi keesaan pada perbuatan kan. Semua Tuhan belakakan. Lepas tu dia gitulah. Lepas tu kita guna Tuhan letak kita lahir daripada ibu bapa Islam. Bagian kita tu. Nah. Kemudian Tuhan bagi kita ni rajin buat amal, rajin belajar, rajin buat amal. Tu bagian kita tu. Kita wajib bersyukur. Lepas tu hal lain tu duduk mikir bukan kerjaan kita. Dia mikir dia bukan kerjaan kita. Kita hanya diperintah buat ibadat. Kita buat ibadat. Tuhan beri kekuatan buat ibadat, kita bersyukur. Tu je lah. Lepas tu bukan kerjaan kita, duduk mikir lah. Gini contoh ni bukan tepat pun sebagai contoh. Tugas kita ke apa? Driver. Bawa majikan kita pergi mana-mana. Kita bawa sudah ni. Dia telefon, suruh ambil, kita ambil. Lepas tu sama masa dia suruh ambil lagi, ambil pula. Tengok majikan kita nampak pening, kepala duduk keruk, dahi duduk ngeluh je belakang. Lepas tu kita nak tanya, macam mana bos, apa masalah bos, beritahu pada saya. Tak payah, bukan kerja kita tu. Kerja kita driver bawa dia je. So ambil satu kita atur. Tu je kerja kita. Nak soal tak soal, bukan kerja kita. Dah padang gaji kita berapa sen je. Dia gaji besar mana? Dia padang duduk nyanda tu pun gaji dia banyak mana? Lepas tu kita nak tanya kerjaan dia. Tak payah, bukan kerjaan kita tu. Biar ke dia lah tu. Nah, kita hamba. Tuhan buat gini, kita alhamdulillah. Kadang-kadang orang kita ni sebut segala-gala baik jahat Tuhan letak daripada azal. Lepas masa berlaku Tuhan buat belaka. Lepas tu syurga neraka. Alah, syurga neraka ni benda besar. Benda kecil besar zarah pun Tuhan letak daripada azal. Takkan syurga neraka Tuhan tak letak lagi. Itu Nabi bersabda, "Ma minkum wa qad qutiba ma'akum an-nar wa qad al-jannah." Tidak ada kamu akan Tuhan letak dah. Tempat duduk, tempat kamali sama ada neraka ataupun syurga. Nabi mulakan dengan neraka. Peringatan. Tidak ada kamu. Mereka Tuhan tetap berkedap. Lepas tu sahabat pun tanya, afala natritu ala kitabina. Dahulu tu kat kami ni pakai duduk gantung ke ketetapan gitu. Nabi berkata, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu dan tiap-tiap kamu akan dipermudahkan amalan kepada tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan kamu di syurga, kamu mudah-mudah je buat amal di syurga. Kalau Tuhan letak kamu di neraka, mudah-mudah je kamu buat amal di neraka. Kita lah kita ni. Tu kadang-kadang kan kita agak macam setarah je. Kadang-kadang adik-beradik kita ni serba-serbi serupa. Tapi dalam bab ilmu amal ni, hak ni gini getak dia, hak ni gini getak dia. Hai, tak sama dah, bahagian masing-masing. Malu fa kullun muyassarun lima khuliqah. Beramallah kamu.
Tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Tengok orang kafir, warna amalan dia mudah je syirik kepada Allah, mudah je sembah berhala tu pekong contohnya. Hak tu bahagian dia, tempatnya neraka kekal selama-lamanya. Kita orang Islam beriman ni pula mudah je percaya kepada Allah, mudah je percaya kepada Rasul, mudah je percaya kepada gaib barzah. Kan mudah tu. Mukjizat Rasul kita percaya mudah-mudah je, bukan berlaku depan mata kita pun. Orang kafir Mekah, mukjizat berlaku depan mata. Tak mau beriman macam sihir lah dia kata. Kita hak duduk 1400 tahun ni, cerita terbelah-bulang ni, percaya penuh kita ni. Air keluar kat celah jari, percaya penuh kita ni. Mudahnya, tu bahagian. Ada ni. Cerita pula barzah ada persoalan. Kalau cakap orang kafir, senyum ke dia kata kita mung ni mengarut, mati senyap dah dianya. Tapi macam mana kita boleh, padahal kita dengan dia sama je, cerdik sama cerdik juga. Kadang-kadang dia cerdik dari kita pun kadang-kadang. Tapi kenapa dia tak boleh percaya hak benda gaib? Kita apa boleh percaya? Tu bahagian masing-masing. Abu Talib hak bela Nabi, hak lindungi Nabi. Allah tuan-tuan tak ada pada azal seumpama itulah dianya. Kan? Jadi ni tak sah duk korek nah. Kita duduk sekarang macam mana? Tuhan wi kita taufik hidayah, belajar beramal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian dalam Tafsirul Du'afa mengatakan dalam bab pegangan ni terkadang hak tersalah pegangan adalah di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka. Orang tidak disangka-sangka, orang yang ada juga ilmu-ilmu dianya, tiba-tiba bab pegangan tak mana hala. Ada ni. Tu kadang-kadang orang boleh berceramah hak kata hak masjid buat goh. Dia tu kalau tanya bab pegangan, jangan belum tentu lagi. Tak boleh ceramah. Takkan bab pegangan tak pandai. Tak disangka-sangka juga kadang-kadang. Orang berceramah hebat, tapi pergi pada bab pegangan mengarut. Ni kata tidak disangka-sangka ni. Dia nyatakan dalam kitab Tafsirul Du'afa. Bertuah kita, Tuhan beri taufik hidayah, kita belajar ilmu yang pertama-tama, ilmu tauhid, untuk menyelamatkan kita dari kekal neraka. Mana kena sungguh belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Terkadang orang yang salah pegang tidak disangka-sangka pun orangnya. Sebab apa? Orang kadang-kadang rupanya ilmu. Kadang-kadang orang panggil syekh, kadang-kadang orang yang ada kedudukan yang tinggi dalam bab agama. Kalau cerita bab pekoh kita kata clear molek contoh. Tapi lagi pada bab pegangan, Allah kata mana pergi kok tu. Orang tu kan dengar dia pun kejut. Allah, gitu dia bawa. Salah tu. Ni tak disangka-sangka. Bukan tak disangka-sangka hak kejut kecil-kecil ni. Kejut besar kadang-kadang. Saya sebut semua kan masa saya ngaji dulu. Bab keesaan pada perbuatan, qada, qadar, kudrah, iradah, tak ada apa-apa pun. Sebab tu bila masuk dalam masyarakat timbul isu bab keesaan pada perbuatan, qada, qadar, kudrah, iradah ni, mula-mula tak pandai nak cerita. Sebab tunggu cerita kita faham pegang. Dia tak mari pun kenapa gitu? Tak ada. Jadi bila mari persoalan, benda yang tak nak timbul persoalan, kita jawab guna. Dia soalan pula-pula Ustaz. Dah Tuhan letak belaka daripada azal. Lepas tu dia baca pula hadis panjang hadis tu. Dengan syurga sejengkal, dengan neraka sejengkal. Lepas tu terdapat azal, hak syurga tadi tu neraka. Akhirnya dia balik buat amal neraka, masuk neraka. Hak dengan neraka ni sejengkal. Tapi tapak azalnya dia ahli syurga. Akhirnya dia bertaubat, dia buat amal baik, dia mati dalam baik, akhirnya syurga. Ni maklum hadis ni. Inna ahadakum la ya'mala bi'amalil ahli jannah
hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi ahli an-nar fa yadkhuluha. Ini hadis ni kita biasa dengar semua ni. Tetapi hak banyaknya adalah golongan yang kedua lah. Golongan pertama tuan dia buat amal di syurga, terbalik pada amal di neraka, mati dalam keadaan amal jahat neraka. Ni sedikit sahaja. Ini sedikit je. Orang Tuhan beri dah taufik dia kepada syurga, sedikit saja Tuhan tarik taufik tu. Ada orang masa segar-segar semayang tak tinggal, berjemaah lagi, siapa tang sakit tambah semayang, tanya semayang dia marah. Ni masuk kata amal di syurga ni. Masa sihat mayang tak tinggal, berjemaah lagi. Siapa kesudahan nak mati mari sakit tu tak mau semayang. Tak mau semayang ni amal di neraka ni. Hak ni ke? Dak. Orang yang seumpama ni kita kena muhasabah balik, kena kira balik. Masa dia rajin semayang, rajin berjemaah, dia belajar ke dak ilmu akidah, dia belajar ke dak ilmu semayang. Dak dia kira amal di neraka daripada awal, bukan sampai kan nak mati baru. Cuma tak zahir sebab nampak semayang. Kalau semayang tanpa akidah, neraka. Semayang tanpa mencukupkan syarat hukum, neraka. Maknanya dia neraka daripada awal, bukan dekat nak mati nak semayang barulah amal di neraka. Sebab kalau orang semayang sebenar, siapa dekat-dekat nak mati pun Tuhan beri dia semayang lagi. Ni hak semayang sebenar. Ilmu bukan kata alim dak, tak boleh ngajar orang pun, tapi dia ngaji ilmu tauhid, dia mengaji ilmu fiqh, dia mengaji ilmu tasawuf, semayang sebenar. Dak. Masa sakit tak pernah tinggal semayang, tiba-tiba dekat nak mati. Hak semayang dalam kenis mainlah keadaan berat, dekat nak mati Tuhan beri dia segar. Tapi bukan segar macam orang sihat, segar orang sakit nah. Tapi maknanya keluarga jadi lega. Sebab nampak kau berat ni kan. Ni tandaan nak sampai masa dah ni, kau berat. Tiba-tiba sihat. Sihat orang sakit. Semayanglah zuhur. Jadi anak-beranak ni lega dah lah, nampak macam segar. Segar. Sudah semayang zuhur, nampak ceria, molek semayang, doa apa semua, selesai semayang, baring semula. Lepas tu sudah senyap, bawa ke mati. Tahu ya sekejap. Biar semayang tu biar selesai sikit, tahu ngelah gitu. Ni orang bahagia. Tapi kita tilik pula macam mana latar belakang dia ni. Bukan ustazah, orang biasa je tengok latar belakang. Latar belakang dia orang ngaji. Bukan beramal kosong gitu dah, orang ngaji tu latar belakang dia. Mana orang kalau cerita bab ilmu suka lalu dia ni. Kalau orang ziarah dia sakit itu, kalau cakap bab ilmu disuka dengar. Dan kadang ada uzur pun. Semua umpama ni lah. Ini harus semayang sebenar. Tapi kalau dulu semayang tapi ilmu, kemudian tak mau semayang, itu balik asal je tu. Hak banyaknya amalan dia amalan ahli neraka. Sehingga kan di neraka ni sejengkal. Tuhan kata azan ni ahli syurga, akhirnya dia bertaubat beramal di syurga, mati dalam keadaan ketaatan. Ni banyak lah pesan ni. Kalau pesan ni kita dulu tak pernah belajar fardu ain apa semua. Tiba-tiba jadi terbuka hati nak belajar fardu ain, bertaubat kepada ni banyaklah golongan kedua. Ada ni. Maka bila baca hadis ni, adalah kadang-kadang orang muda-muda, ustaz kalau saya ni orang muda ustaz wa amal, payah orang muda nak wa amal, dia kata. Orang muda wa kan taat masa muda kan, dia kata nanti kan tua hari kan pergi kat danduk kan. Tak ada orang tua pergi danduk, tak ada. Kan masa muda je taat, kemudian kan jadi macam hak kata amalan di syurga dengan syurga sejengkal, tapi akhirnya dia beramal di neraka. Kan gitu, jangan mikir apa gitu. Mikir nak tinggal amal masa muda dah tu. Dia main kata tu bahagian lah tu. Mikir nak molek gitu, turut gitu, gitulah kaeginya. Tuan pun mati masa muda dalam keadaan joli pula dah. Bahagian neraka dah tu. Hendak lagi tu. Tambah istiqamah dalam ni. Boleh istiqamah. Tu bahagianmu. Istiqamah tu. Gitulah royaknya. Tengok mana lagi. Jadi mari
Wa amma masa muda ni kan. Nanti tua kan jadi kok lain kan. Lelah wa amma masa muda. Apa duk mikir gitu? Berapa? Kita mestinya mati tua. Ni kita masa muda wa amma belajar wa amma. Lepas masa mati, mati muda dalam ilmu dalam amal. Tu bahagian syurga mudah-mudahan. Yang kita mikir, masa muda ni wa amma. Kan nanti tua. Apa tahu kita tua ke? Macam tahu je kita ni tua. Sekarang ni kita muda wa amma ni. Nanti tua. Tua tu bila? Kita ni kira-kira kita ni kalau nak kira lah, kalau kita tengok dalam FB tu kan, kemalangan tu, kita ni kalau duduk atas kereta, atas motor ni, ada kata kok sipi je. Kita tengok dalam FB tu kan, bawa kenderaan tak ada apa-apa, orang likno mari langgar, hilang hati, ada benda-benda pandai ni. Seolah-olah gitu kita ni. Apa duk mikir kan nanti tua mana, kita muda-muda ni bila-bila masa kan. Cuba tanya orang tua-tua. Cuba tanya dia, ada tak anak hok meninggal dah? Ada tak cucu meninggal? Cuba tanya kau. Orang tua-tua tu kan. Ada dah anak hok meninggal, ada dah cucu hok meninggal, anak saudara hok meninggal muda-muda lagi. Anak beranak muda-muda lagi meninggal. Cuba tanya orang tua. Ada belaka yang gitu? Mana kalau kita masa muda taat, alhamdulillah. Nanti kan macam mana kita mati bila-bila masa. Tapi dia mari dah hati tu. Tu tipu daya lah orang panggil. Tapi kalau ikut tipu daya tu, bahagian kamu dah tu nak berubah jadi kok jahat semula tu. Tak ambuh tu. Akhirnya kekal istiqamah atas ilmu dan amal. Bahagian dia dah tu. Gitu je kitanya. Tapi syariat suruh benda makruf, cegah benda mungkar, tu tetap dah bahagian kita tu. Dan kita boleh menunaikan syariat, suruh benda makruf, cegah benda mungkar. Itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Di situ selesai dah benda-benda. Saya dah fikir ni. Dia fikir bahawa Tuhan buat letak dia jadi terkapir, waktu neraka tetap dah. Sebab itu kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nak yang kita ni, biar kita mati molek mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Nanti kita pergi pada pembicaraan kudrah dan iradah. Itu lebih detail. Kudrah dan iradah itu lebih detail, hak berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Jadi dalil keesaan Allah kalau berbilang, ini dalil akli, dalil akal. Dalil Al-Quran, qul huwallahu ahad. Dalil Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahid. Dalil Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Itu dalil keesaan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan melainkan ia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil nakli, dalil Al-Quran ni dalil akal. Kalau berbilang ni sekurang-kurang dua lah berbilang. Ada kala muafakat pada menjadi, atau mentakdak akan sesuatu, atau bersalahan pada keduanya. Maka lazim daripada itu lemah. Kalau lemah begitu, tentulah Tuhan itu esa. Dan bila esa, tentu mustahil berbilang. Dia kalau berbilang, ni kalau ni buat apa main duk kalau fardu takdir hok dok. Berbilang tu dok sama sekali. Baduk kalau ni buat apa datangkan fardu takdir benda dok. Al-Quran pun sebut juga seumpama tu. Mana? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Tuhan kata, jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Ni binasa kok anda tengok sini. Kalau berbilang, ada kala muafakat pada menjadi atau mentakdak akan sesuatu. Dia pakat buat, pakat meniadakan, atau bersalahan pada kedua-duanya. Ni bersalahan. Orang nak buat, orang ni tak mau buat. Orang ni tak mau buat, orang ni nak buat. Rekah je. Maka lazim daripada itu lemah. Jadi lemah gitu. Dia rekah dia gini. Kalaulah bersalahan, bersalahan ni kena gomo dulu, kena perang dululah mana menang. Tu nampak sangatlah. Kalau
pakat. Kalau pakat, apa nak jadi lemahnya? Kalau pakat gini kata, Tuhan A buat kerja belah ni, Tuhan B buat kerja belah ni. Ada ni. Ni pakat molek ni pakat. Bagi molek. Tak sudah balang lah. Bumi ni luas kan? Sebelah Tuhan A ambil, sebelah Tuhan B ambil. Maknanya hak sebelah Tuhan A bukan bahagian Tuhan B. Hak sebelah Tuhan B bukan kerjaan Tuhan A. Lemah bukan hak dia belaka tu, lemah lalu lah. Tu lemah tu. Dah sekarang ni hak bahagian dia, hak dia belaka perbuatan. Hak bahagian saya lagi bukan hak dia lah perbuatan. Kalau bukan hak dia perbuatan tu, hak orang lain, dia panggil lemah. Kita manusia tak panggil lemah. Kan tak? Kuasa macam pada kuasa. Kalau kata pengusi MPKK kawasan tu, pengusi MPKK kawasan tu, dia panggil lemah dah. Kuasa lah, tapi kawasan masing-masing. Itu hak kuasa majazi, hak letak pinjaman kepada kita. Tapi kalau kuasa Tuhan mesti hak dia belaka. Kalau ada bukan hak dia, lemah lalu dah. Tak sahlah bagi gitu. Buat sama-sama. Mana semua kawasan ni dua Tuhan buat sama-sama. Lemah juga. Allah benda cek tu buat dua Tuhan. Mana? Ada ni. Kalau bersalahan, la fasadata lah Tuhan kata. Binasalah langit bumi. Dah? Tuhan ni nak buat bumi bersatu. Tuhan ni tak kenang bersatu. Dia pun putus. Hak ni takkan lok gitu je. Tuhan selagi putus hak dia. Dia pun balas pula. La fasadata. La fasadata nescaya binasa langit bumi. Satu tafsir ni bukan binasa langit bumi, la fasadata. Bahkan langit bumi tak jadi daripada awal. Tak ada nak uaknya. Mereka ada bersalahan. Kalau pakat mana pula? Kalau pakat jadi lemah. Kalau pakat bagi kerja, lemah juga. Sebab kerjaan satu Tuhan hanya separuh je. Sebab lagi bukan hak dia. Tak usah buat bagi gitu. Buat sama Tuhan apa? Sekali kecil-kecil pun siapa dua Tuhan nak mari buat misalnya. Tu jadi lemah. Tu nampak lemah dia. Maka lazim daripada itu, daripada berbilang muafakat ke bersalahan ke lemah. Kalau lemah begitu, mana kalau berbilang tu jadi bawa pada lemah, tentu Tuhan itu esa. Hati naknya. Dan bila esa tentu mustahil berbilang. Tapi di sini kalau kita tengok kepada dalil berbilang pada zat. Ini berbilang pada zat. Dia walaupun kita wahdaniyah ni pecah tiga, berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Sebenarnya fokus adalah keesaan pada zat. Tuhan satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Hak kata keesaan pada sifat, kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, dah kita pegang dah kan. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan kan. Satu je lah, kudrah satu je lah, iradah. Lepas tu keesaan pada perbuatan, hak tu kudrah iradah dah di situ. Jadi poinnya wahdaniyah adalah Tuhan satu, Tuhan tidak berbilang. Sebab tu kalau kita buka kitab kecil, rekah-rekah je, keenam wahdaniyah. Artinya Tuhan esa, tidak ada Tuhan yang kedua. Gitu ya. Mana apa sini? Berbilang pada zat. Dia tak cerita berbilang keesaan pada zat. Dia tak cerita keesaan pada sifat. Dia tak cerita keesaan pada perbuatan. Jadi sini kalau kita dalil keesaan pada zat. Kalau zat Tuhan berbilang, ada dua Tuhan. Contohnya, sama ada muafakat pada buat, pada meniada, pada mengada dan meniadakan. Dan ada kalanya bersalah balah pada mengada dan juga meniadakan. Ni pergi kepada dalil keesaan pada zat. Tapi ni pun panjang juga ni. Hak dalil pendeknya, apakah dalil Allah esa? Dalil ada langit, ada bumi. Clear. Itu je. Hak dalil rekah. Apakah dalil Allah bersifat dengan wahdaniyah? Dalilnya ada langit, ada bumi. Kalau tanya pula, kok jalan mana? Ada langit, ada bumi, dalil Tuhan satu. Tak pandai nak jawab. Lepas hak fardu ain kita. Hak pandai jawabnya,
Dalil Allah esa ada langit ada bumi. Kenapa jadikan langit ada bumi Tuhan esa? Sebab kalau Tuhan ada 2 3, langit bumi tak jadi nak buat, pakai balas situ je. Tu mana pandai sikit tu. Tu pandai sikit tu. Hakikatnya apakah dalil Allah bersifat dengan sifat keesaan? Dalilnya ada makhluk, ada langit, ada bumi. Habislah. Ketujuh, qudrah sifatun ma'aniyun. Ni masuk qudrah iradah. Yang mana dalam kitab kita ni qudrah iradah nak pindah kepada ilmu. Berapa muka surat? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 muka surat. 8 muka surat bicara qudrah dan iradah. Ilmu 1 muka surat, hayah 1 muka surat, sama dengan basar 2 muka surat, 2 sifat. Hak lain pendek-pendek je. Hak panjangnya qudrah iradah, 8 muka surat. 8 muka surat. Qudrah dan iradah. Hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Kalau kita tengok pada sifat-sifat sebelum, sifat wujud semuka surat dah siapa. Sifat kidang bukan gitu juga. Sifat bakak setengah muka surat aje. Sifat mukhalafah panjang sikit, dekat-dekat semuka surat setengah. Qiyamuhu binafsi semuka surat setengah. Wahdaniyah panjang sikit 2 muka surat. Tapi kudrah iradah 8 muka surat. Ni bicara berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang kita mati dah di keesaan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah perbuat, Allah perlakukan muafakat dengan ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Wallahu a'lam.